Okey, seterusnya majlis menjemput penceramah jemputan kita yang ketiga iaitu teknologis Dr. Muhammad Zaki bin Muhammad Yusof yang akan berkongsi tentang penulisan literature review. Sebelum itu izinkan saya berkongsi sedikit biodata ringkas berkaitan beliau. Teknologis Dr. Muhammad Zaki merupakan pensyarah kanan sains gunaan di UiTM Cawangan Pulau Pinang. Beliau memperoleh ijazah Doktor Falsafah dalam bidang fizik gunaan dari Universiti Sains Malaysia. Bidang kajian pendidikan beliau berkaitan zinc oxide dan nitride based material and devices. Beliau telah menerbitkan 40 terbitan termasuk jurnal berimpak dan proceeding. Beliau telah menerima beberapa anugerah dalam pertandingan inovasi dan juga pernah berkhidmat sebagai reviewer kepada beberapa jurnal seperti jurnal Elsevier, ACS dan IOP. Beliau pernah berkhidmat sebagai editorial board untuk beberapa jurnal seperti Jurnal Sains dan Teknologi, International Journal of Electroactive Material dan sebagainya. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis menjemput teknologis Dr. Muhammad Zaki bin Muhammad Yusof untuk menyampaikan perkongsian ilmu beliau. Dipersilakan Doktor. Assalamualaikum. Boleh dengar? Boleh dengar? Kurang jelas sikit Doktor. Okey. Boleh dengar tak? Perlahan sikit. Doktor. Okey. Boleh? Perlahan sikit lah, agak perlahan Doktor. Sekejap. Saya tukar. Boleh dengar tak? Perlahan jugalah Doktor. Yang lain boleh dengar tak? Boleh. Boleh. Okey Doktor, boleh teruskan Doktor. Okay, so Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Suara doktor sangat tenggelam ni. Tenggelam? Saya dah buka full volume. Sekejap saya try ada connect. Boleh dengar? Hello? Yes, Boleh Doktor. Okey. Jelas Okey. Okey, so jelas. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Nama saya Zaki. So saya kata saya seorang daripada UiTM Pulau Pinang. So saya dapat jemputan daripada Puan Nur Syam. So Puan Nur Syam adalah kawan saya masa di UiTM Pulau Pinang dahulu. So ada juga yang daripada Siti Nurhaliza. Saya rasa ada beberapa pensyarah daripada Pinang setelah berpindah ke Perlis. Okey, so hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang literature review. Okey, tu saya dah sertakan slide kepada Puan Nur Syam. Dia nampak kamera saya tak? Nampak tak? Tak ada Doktor. Okey, saya. Suara tu jelas tapi tak nampak gambar Doktor. Nampak? Tak Dia masalah internet sikit sini. Okey, nampak tak? Okey, tak nampak. So nama saya tapi tak nampak Dia nampak Doktor, dah. Okey. Okey dah. Alright. So jangan saya nak full screen je. Okey. So hari ni saya diberi tugas untuk menyampaikan lecture review selama 1 jam. So saya tengah fikir nak bagi apa tentang selama 1 jam. So saya fikir-fikir, saya prepare. So dalam 4 pagi baru saya siapkan slide ni. Jadi saya akan cuba bagi secara teori dan praktikal dan saya akan cuba sertakan beberapa jurnal yang terkini untuk kita bincang macam mana literature review itu dibuat. Okay, so alright.
Okey, ini adalah contoh paper yang telah saya publish menggunakan FYP student. So contohnya macam, macam contohnya yang Material Research Express ni. Ini adalah FYP student lah daripada UiTM Pulau Pinang. So kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kat sini di sini adalah nama pertama ni adalah Faradilan, ni adalah saya punya student FYP lah. Dan saya pun nama saya dan saya punya colleague lah. Okey. So sama juga untuk paper yang kedua ni, Result in Physics Q1. So FYP student saya punya colleague dengan nama saya lah. Okey, so sama juga untuk yang bawah-bawah ni pun Material Research Express dan Result in Physics. So saya minta maaf pertama kali lah sebab saya orang Kelantan, so saya punya pronunciation agak kuat sikit lah, Kelantanis. Okey, so apa yang saya nak cerita kat sini, saya rasa sebab saya mula start publish paper FYP sejak tahun 2019. So sebelah saya sedar saya tak ada apa-apa funding untuk grant apa-apa tu. So saya tak fikir FYP sudah mungkin jadi saya punya sasaran lah. Jadi untuk makluman semua, di UiTM Pulau Pinang kita hanya jabatan sahaja, kita bukan fakulti. So kita tak ada student FYP lah. So macam mana saya dapat FYP student? So saya minta minta sedekah lah dengan fakulti kimia. So fakulti kejuruteraan kimia memberi student FYP kepada saya. So saya pun terima student FYP tu, saya pun start design saya punya research dan saya bagi ke student FYP. Okay, so bila saya bagi student FYP buat research tu, dan saya nampak ada macam satu novelty, ada satu benda yang baru. So saya pun sampel yang student FYP tu sudah buat, so saya hantar ke saya punya colleague lah. Contohnya macam you all boleh nampak kat sini, Syarifuddin, Intan, Syed Azura. So dia sini daripada Universiti Malaysia Terengganu, daripada UPM. So saya pasang kaki lah. Saya pasang kaki kat UMT, saya pasang kaki kat UPM. Sebab saya kat UiTM Pulau Pinang tak ada equipment. So saya terpaksa hantar sampel-sampel ni pergi ke UMT dengan UPM lah. So dari situ kita explore lebih result, dan kita pun hantar ke jurnal lah. So, alhamdulillah paper ni telah publish pada tahun 2019. Okay, so ia adalah ISI dan Scopus Journal. And then untuk yang result in physics ni, Q1 ni, sampel ni pun disediakan di Pulau Pinang. So saya nampak sampel ni bagus. And then saya pun saya pun decide, saya pun contact saya punya kawan saya di UPM, boleh tak sediakan FYP student untuk saya investigate sampel ni. So saya hantar sampel ni pergi ke UPM. So kawan saya, Cik Azura ni akan lantik seorang FYP student untuk study. So saya akan guide daripada jauh lah. So saya akan guide daripada jauh, saya akan pantau student ni macam mana progress dia. Sebab dia orang kat sana ada peralatan. So selepas dapat finding yang menarik tu, saya pun kata kat saya punya kawan dekat UPM, saya nampak ada novelty pada paper ni. So saya kata kita hantar ke Q1 Journal. So bila hantar ke Q1 Journal ni, terus diterima. Tapi masalah sekarang adalah result in physics ni adalah open access. So kena bayar dalam 5,000. So itu adalah poin yang saya juga sebab reason lah sebabnya saya hantar ke UPM, sebabnya UPM dia ada allocation untuk bayar Q1 Journal. So saya guna duit UPM untuk bayar journal ni lah. Macam kita UiTM ni hanya mampu bayar 2,000 sahajalah. So saya tak guna duit saya lah, saya guna duit UPM untuk bayar paper ni lah. Tak apalah, saya jadi co-author pun tak apalah. So at least saya dapat paper Q1 lah. And then untuk yang bawah ni pun sama juga, saya hantar sampel ke luar lah, sebab kita kat Penang tak ada alat. Jadi itu adalah masalah utama juga untuk bila di cawangan yang bukan fakulti lah. And then
Okey, ini pun jurnal yang biasa. Okey, selepas berlaku COVID-19, saya mula hilang arah. So saya start mula dengan review paper pula. Okey. So ini adalah paper review. Dan ini adalah paper tahun 2019. Saya juga hantar paper ke jurnal MySite lah. Okay, so saya tengok quality of paper lah. So kita boleh pandang lah, kita boleh nilai FYP student tu dia deserve untuk hantar ke Scopus ke, hantar ke ISI ke MySite ke, kita boleh tengok lah quality. And then kalau kita rasa sampel tu perlukan banyak analisis, so kita boleh contact kawan-kawan kita di UC yang berlainan lah. Macam saya lebih banyak berkontak dengan UMT, UPN. Okay, so kita berkongsi idea dengan universiti di sana lah. And then untuk yang paper review ni pun saya pun masih baru lagi dalam proses untuk nak belajar tulis review paper. So saya minta student saya ni tulis review paper. Okay. So untuk tahun ni, untuk tahun 2021, so kalau kita tengok kat sini adalah ni paper ni publish 2020 masa COVID-19. And then pada tahun ni saya struggle sebab saya tak ada FYP. So FYP saya fakulti kejuruteraan kimia telah tidak bagi pada saya. And then saya terpaksa meraba-raba cari FYP student lah. So tahun ni saya tak ada paper. So alhamdulillah saya baru tulis sendiri. Saya guna data PhD saya yang saya anggap macam dah macam rubbish lah. So saya tukar, convert rubbish into the goal. Okay, so saya tukar yang result yang saya dah rasa macam saya nak buang lah. Saya terpaksa ambil, saya analyse balik, saya hantar ke Scopus Journal. So alhamdulillah akan diterbitkan nantilah dalam bulan depan lah. So at least saya dah capai KPI untuk orang kata MyATP lah. Okay, so ini adalah pengalaman saya lah. So pengalaman saya handle FYP student. So saya tunjuk dulu. So sebab apa saya tunjuk kat sini adalah kalau kita ada orang kata passion dalam menerbitkan paper, FYP student pun kita boleh convert kepada journal. Okay? Kita jangan harap tunggu kita kena ada master student, kena ada PhD student. Saya mula realise that saya tak ada master student, saya tak ada PhD student. So saya pun realise that saya nak tunggu orang mari kat saya susah. Okay, so saya kena ambil student yang memang terpaksa buat projek FYP ni. So saya ambil student tu, saya utilize betul-betul student ni. Dan saya ada kawan-kawan kat UPM ke UMT tu, so saya hantar sampel ni kepada mereka lah. So kita sama-sama join publication lah dengan UPN dengan UMT. Okay, so are you ready semua? Jadi kali ni saya akan berkongsi dengan berkongsi sebab saya prepare slide ni untuk tuan-puan ialah guna sebab saya pun ambil daripada internet. So saya compile semua info ni dan saya jadikan satu slide presentation lah. Okay, so saya dah pass slide ni kepada Puan Nosyam lah. So kamu you all boleh gunalah slide ni. Okay, dan saya ada highlight beberapa tip yang penting yang pensyarah dan student perlu tahulah. Okay, sebabnya especially for young lecturer lah, macam yang belum ada PhD pun sepatutnya kena tahulah sebelum kita nak sama PhD, kita kena tahu skill-skill untuk cari jurnal, tulis jurnal, macam mana kita nak deal with reviewer comment. Kalau paper tu reject, macam mana kita nak modify balik. Itu kita kena belajar masa kita dalam servis lah. Janganlah kita register PhD baru kita nak belajar. Kita dah buang masa lah. So saya encourage pada kawan-kawan di Perlis. Okay, saya selalu encourage kawan saya di Penang supaya sama belajar. Sebabnya kita masa pun servis pun lama lagi. Macam saya ada servis 20 tahun. So saya tak mahu kita duduk dalam keadaan macam ni lah dalam senior lecturer. So kita kena mahu pergi ke depan lagi. So kita kena ada requirement lah.
Okay, so kita pergi pada literature review. So saya boleh kata literature review ni adalah agak berat bagi saya, bagi pendapat saya lah, sebabnya literature review ni yang menentukan quality of your paper lah. Sebabnya bila sampai kepada editor akan tengok pada literature review. Okay, dia akan tengok, of course dia akan tengok abstract, dan dia tengok pada literature review. Dalam lecture review macam penceramah kata tadi, ada formal statement, benda tu yang editor akan tengok. Okay, so kita boleh define literature review as a comprehensive summary, so a collection of research finding. Okay, so kita compile previous research. Okay, previous research might come from the article, scholarly book, or other resources. Okay, so the purpose of literature review to prevent the duplication of research work, okay, done by the previous researcher. Okay, so kita nak juga kita buat literature review, kita nak bagi kredit kepada original researcher. Okay, so saya akan discuss nanti, saya akan bagi contoh dan macam mana kita nak tulis, kita nak design literature review. Okay, dia literature review ni macam seolah macam kalau kita ada sebuah kereta, okay, sebuah kereta yang mahal, kita ada kereta yang murah, kereta yang mahal, yang menentukan perjalanan kereta dan kereta murah dengan mahal adalah steering lah. Okay, so literature review ni adalah steering. Okay, kalau kita terbabah lah, walaupun kita naik kereta hebat, kalau kita tak pandai control steering, dia akan terbabah juga lah. Sama juga literature review, kalau kita tak reti nak tulis step-step dia, so kita akan terbabah lah. So editor tak akan nampak apa novelty dalam paper tu lah. Okay, dia akan tengok pada literature review, nampak macam insufficient novelty, and then it quickly rejected your paper. Okay. Okay, so there are two main goal of literature review: to justify focus of your study, okay, and then to verify the rationale of your methodology. Okay. Okay, so key quality of good literature review, okay, 85% from the recent research, okay, and then another 50% come from the seminar resources. That means 15% ni hanya untuk define orang kata typical finding. Memang kita kita nak define satu term tu, memang kita pasal guna yang previous, yang old, kata old reference, okay, reference yang lama. Contohnya band gap of silicon is 1.12 electron volt. Okay, contoh itu step, itu data lama, kita nak start iaitu kita terpaksa guna yang lama punya journal. Okay, tapi untuk yang 85% ni saya encourage kita guna yang terbaru lah. Okay, so yang latest in the last 5 years. Okay, so hari ni saya akan tunjuk database dulu, macam mana kita nak guna database untuk kita search paper. Okay, so then kita akan bincang juga untuk keyword lah. Okay, macam speaker sebelum ni, dua speaker sebelum ni ada menyebut tentang keyword lah. Okay, ini adalah step to write a literature review. Okay, kita akan bermula dengan step 1. Okay, search for relevant literature on your topic. Step 2, evaluate and select resources. Step 3, identify theme, debate and gap. Okay, gap ni adalah missing info. Dia macam puzzle, dia macam puzzle. Tiba-tiba ada satu ruang kosong. Itu adalah gap, missing. Kita nak complete satu story, macam mana kita nak cari gap tu, yang kosong, yang macam puzzle. Okay, and then step 4, outline your literature review structure. Okay, ini kita akan saya akan tunjuk lah contoh jurnal yang dah publish pada tahun 2021. Jadi kita akan tengok, okay, structure dia. Okay, step 1, search for relevant literature on your topic. So saya akan guna dua
Google Scholar dengan Find Direct, and then kita punya e-resources online database. Okay. So 3 ni pun dah cukup. Kita ada banyak database, contohnya PubMed, kita ada IEEE. Okay. Kita ada banyak database dalam ni. So saya akan tunjuk satu dulu. Saya akan tunjuk dulu 2 ni. Okay. Saya akan tunjuk secara praktikal lah. Okay. Dah nampak tak guys? Nampak doktor. Okay. Ya, saya kena dekat belanya. Okay, so kita tengok dari Google Scholar. Saya rasa semua agak familiar dengan Google Scholar. Tapi biasanya kita akan type kat Google Scholar, kita akan type, contohnya saya punya bidang Zing On-Site lah. Okay, saya type Zing On-Site. So, kita akan nampak macam ni lah. Dia akan keluar artikel. Okay, keluar artikel. Tapi, kita tengok kat sini ada banyak page. Okay, ada sampai 10 page, mungkin banyak lagi lah. Okay, so kita boleh orang kata tambah, kita panggil Boolean operator to refine our search. Okay, so kita boleh guna and photo detector, contoh lah. So you all boleh guna macam ni lah, tekan detector, so dia akan keluar. So dia akan cari Zing On-Site photo detector sahaja. So kita akan nampak photo detector sahaja, Zing On-Site photo detector, Zing On-Site photo detector. Okay, kalau kita type macam ni, Zing On-Site photo detector, dia akan keluar semua. Okay, dia akan ada banyak paper ni. Tapi kalau kita letak and, okay, and dia akan lebih narrow lah. Okay, dia akan lebih banyak berkaitan dengan Zing On-Site and photo detector. Ataupun kita tak mahu, kita tulis Zing On-Site, Zing Oxide. Okay, dia akan keluar juga macam ni, Zing On-Site and Zing Oxide. Okay. Okay, lepas tu lagi satu, kalau kita mahu OR, kita guna Boolean operator OR, kita akan pilih either one lah. Okay, ada Zing On-Site ataupun Zing Oxide yang penuh lah. So dia akan keluar macam ni. Okay, so boleh belajar lah. Okay, yang ni. So kita jangan simply type Zing On-Site sahaja lah. Kita type Zing On-Site. Okay, lagi satu kita boleh guna quotation mark. Okay, quotation mark. Okay, and solar. Okay, kita guna quotation mark. Dia akan macam search by exact matches. So kita akan klik sini. Okay, keluar macam ni lah. So dia berkaitan dengan Zing On-Site solar je, dia tak akan berkait dengan benda lain. Dia hanya berkaitan dengan Zing On-Site and solar sahaja. Okay. Okay, so dalam Google Scholar ni ada banyak benda yang kita boleh guna. Okay, so saya dah tunjuk yang ni. Okay, kita tunjuk satu lagi. And untuk dua-dua. Or pilihan sama ada Zing On-Site ataupun Zing On-Site penuh, ataupun ada term of material lah. Contohnya magnesium oxide ke, contoh lah. Okay, dia akan carilah di sini magnesium oxide. Okay, so kalau kita klik lagi ke depan lagi, okay, tengok ada tak magnesium oxide. Okay, dia akan pilih sama ada Zing On-Site ataupun magnesium oxide. Okay, ada lagi satu, kalau kita tulis photo detector. Okay, kita type photo detector, dia akan keluar photo detector kan. Okay, kita tak mahu photo detector keluar, kita letak, okay, kita tak mahu photo detector ni, kita letak under minus. Okay, letak minus. Okay, dia tu takkan keluar. Dia takkan keluar photo detector.
dia akan buang photodetector ni dalam list, dalam kita punya listing. Okay, so yang ni yang kita kena tahulah. Okay. Okay, itu adalah Boolean operator. Saya akan tunjuk pula nanti dalam sign direct. Okay, so saya tunjuk dulu yang Google Scholar. Saya tunjuk yang, okay, kita tengok yang zoom onsite dulu Zoom onsite, photodetector. Okay, photodetector. Okay, saya tetap N. Okay, N capital letter. Okay, saya nampak inilah. Okay, so bila kita klik di sini, kita nampak di sini, kita tengok dia punya citation lah. Okay, cited by bla 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 bla. Kita tengok kat kita nak paper ni. Betul, kita boleh tengok kat all 15 version. Kita klik di sini, kita boleh download paper yang ada PDF. So memang kalau kat sini kita tak boleh nak download. Tapi kita tengok yang tepi ni ada yang kita boleh download. Okay. Contoh ada setengah paper tu kita tak boleh nak download Kita tengok dia keluar, dia display dekat tempat lain, tapi bila kita klik dekat all version, dia akan list link yang kita boleh download. Okay. And then lepas tu related article ni berkaitan dengan paper ni. So ini pun kita boleh guna untuk kita punya lecture review. Kita klik related article. Okay, so artikel ni yang akan berkaitan dengan paper yang kita search lah. Tapi saya jangan guna related article, saya lebih suka nanti saya akan tunjuk dalam sign direct. Okay, ini adalah cited by paper. Okay. Okay, itu untuk Boolean operator. Okay, saya akan tunjuk pada yang sign direct pula. Okay, sign direct. Okay. Okay, sign direct pun kita boleh guna juga untuk Boolean operator. Okay, so normally kita akan buka macam ni. Sign direct, kita akan type. Okay, biasa kita akan type lah. Sini type zoom onsite. Okay, kita type zoom onsite sini. Kita nampak berapa paper keluar kat sini. Okay. Kita tengah downlink. Okay. Okay, so kita akan nampak di sini ada 1,558,261 result. So ada banyak paper. Agak mustahil untuk kita baca semua paper ni. Okay. Okay, so kita boleh guna juga Boolean operator dan key ni. So kita guna, contohnya saya nak pasal zoom onsite tadi lah. Zoom onsite and photodetector sahaja. Guna kaedah ni. Okay, kita boleh tengok dia punya result makin berkurang. Okay, tapi kelemahan pada kaedah ni, dia akan keluar, dia akan search term ni, zoom onsite dengan photodetector ni, dia akan keluar dari segi, dia akan search kat abstract, dia akan search kat references, dia akan search semua. Okay, semua yang berkaitan dengan zoom onsite dengan photodetector ni, dia akan keluar. Okay, so kita tak mahu macam tu, kita buang yang ni. Kita pergi kepada advanced search. Advanced search, kita turun bawah. Okay, advanced search turun bawah. Okay, kita pergi kepada title, abstract and author specified keyword. So kalau macam kita nak buat review paper, so saya recommend kita guna yang ni lah. Okay, title, abstract or author specified keyword. Kita guna yang ni. So ni lebih lebih spesifik lah. Okay, so contohnya saya type the onsite keyword. Okay, lepas tu saya letak solar cell. Okay, so biasa saya ajar student untuk guna yang ni lah untuk buat review paper. So saya klik di sini. Okay, so dia akan keluar 3,000. So dia hanya berkaitan dengan zoom onsite dan solar cell. Okay. Kalau kita guna yang atas ni, contohnya kita tak mau guna yang advance, kita guna yang memang yang typical search yang biasa kita guna zoom onsite, solar. So kita akan dapat banyak paper, 47,000. Okay, 47,000 ni banyak, memang agak mustahil lah kita nak baca semua. Okay, kita boleh guna Boolean
operator ataupun kita pergi pada advanced search. Okay. Kita klik kat bawah ni, dia ada tulis title, abstract and author specified keyword. So dia hanya baca title, abstract and author specified keyword sahaja. Dia tak baca yang content, dia tak baca reference, dia tak baca. Dia baca title, abstract and keyword sahaja. So macam ceramah sebut sebelum ni, keyword tu penting lah. So kita kena letak keyword yang betul untuk kita dapatkan list of kita punya jurnal lah yang kita nak baca. Okay, so kita juga boleh guna boolean dalam ScienceDirect. Okay, alright. Okay. Okay, saya dah tunjuk yang ni. Okay, ini saya tunjuk ni sebab saya nak start dengan slide tadi lah yang search the right scholarly database. Okay. So then kita ada juga dengan e-resources. E-resources ni penting. Yang ni database yang UiTM dah subscribe. So, kita boleh guna yang ni. So saya ada bagi link yang ni dalam slide saya. So you all boleh gunalah. Okay. Tekan klik tu. Okay. Alright. And then kita boleh guna ScienceDirect, Scopus, Springer, okay, Taylor, okay. And then Web of Science. So boleh manfaatkan database yang UiTM dah bayar. So dia agak mahal lah. Macam ScienceDirect ni memang mahal. So try to fully utilize lah kemudahan yang UiTM dah bagi lah. Okay. So saya dah tunjuk yang ni, Google Scholar. Okay. Google Scholar and then saya ScienceDirect. Okay. So now kita move pada slide. Okay. Okay, ni adalah nota. So kita boleh tengok balik lah. Okay, macam contohnya and, or, minus, double quotation. So you all boleh guna yang ni untuk search data-data ataupun paper-paper yang berkaitan lah. So boleh tunjuk pada student lah guna kaedah yang betul untuk search. So saya rasa student biasa dengan Google Scholar. So mungkin ada setengah-setengah yang tidak tahu menggunakan boolean operator. So kita boleh tunjuk pada student lah. Okay. And then ScienceDirect pun sama juga, kita guna yang bawah tadi advanced search. Kita keying tajuk kat title, abstract ataupun author specified keyword. Okay. So ni lebih recommended lah. So dia akan narrow down lebih spesifik kita punya searching lah. Compare dengan kalau kita letak kat yang kita punya search yang biasa kita gunalah. Okay. So ini kalau kita nak buat review paper, so kita guna yang advanced lah. Okay. So saya pun dalam proses nak belajar tulis review paper pula sebab saya tak ada student. So saya kena pergi ke arah review paper pula. Okay. So ni adalah boolean, so nota. So boleh baca sendirilah nanti. Boolean search is type of research that allow the user to use modifier such as and, on, and, not, and, or. This give the user more precise result. Okay. Okay, ini lebih bagus lah. Rasa ada setengah student yang tidak tahu lah. Okay, so boleh tengok ke YouTube ni. Okay, yang bawah ni. Okay, ni pun sama. Okay, e-resources. Macam tadi, saya ada bagi link. So, guna password. Password ni adalah nombor pekerja dengan IC sahaja. So, kita masukkan nombor pekerja dan IC. So, kita boleh masuk dalam e-resources ni lah. So, macam kita ada berada di luar UiTM pun boleh guna. Kita tak semestinya kena ada dalam UiTM. Kita berada di luar UiTM pun kita boleh guna e-resources ni lah. Okay. Okay, step 2. So kita dah sampai step 1. Search for relevant literature on your topic. Okay, so saya dah tunjuk
database, guna Google Scholar, ScienceDirect, e-resources. So kita pergi pada step 2. Okay, evaluate and select resources. Okay, first step adalah read the abstract. Okay, so kita tengok pada paper ni. Okay, paper ni tahun 2021. Okay, so firstly kita baca abstract dulu. Okay, kita try tengok paper ni ada dia match kita punya interest ataupun tidak. Okay, does the abstract this paper is match with our interest or not? Okay, and then after that kita tengok pada dia punya references. Okay, find the relevant article. So biasanya bila kita tengok abstract, kita tengok bibliografi. Okay, kemungkinan di bahagian references kita boleh ambil paper tu bagi kita punya literature review. Okay, so kita scan abstract, dan lepas tu kita scan bibliografi. Kalau abstract ni match with our current our current research, so kita terus pada bibliografi. Okay, so kita boleh tengok kita klik kat sini, kita akan tengok paper yang mungkin berkaitan dengan research kita lah. Okay, and then okay, so kita ambil paper, paper yang di bawah ni, dalam list ni kita search dalam Google Scholar. Contohnya saya ambil yang Zero On Site je lah. Saya punya bidang Zero On Site. So saya ambil Zero On Site ni. Kita search kat Google Scholar, kita akan dapat citation, untuk beberapa paper yang tersenarai. Okay. So biasanya dia akan list paper ni berdasarkan citation yang paling tinggi. Okay. Kemungkinan paper yang mempunyai citation yang paling tinggi ni, kemungkinan ada pengaruh yang paling tinggi. Okay. Dan mungkin possibility kita untuk cite paper ni adalah tinggi. Okay. So ramai penyelidik ataupun penulis akan guna paper ni untuk diletakkan dia punya lecture review. Okay. So kita kena perhatilah dia punya citation count. Okay. So lagi tinggi paper tu, lagi tinggi possibility to include in our lecture review. Okay. So inilah contoh, macam saya ambil contoh Zero On Site. So saya boleh dapati nilai ni, kemungkinan paper ni saya akan masukkan dalam saya punya literature review. Okay. Okay. Step 3. Okay. Step 3, identify theme, debate and gap. Okay. Please take note and pay attention to the connection between different sources. Okay. So ada 5 perkara yang kita kena tengok dalam paper. So bila kita download paper tu, kita akan tengok 5 benda ni. Okay. Biasanya sebagai orang kata editor, sebelum dia pass ke reviewer, dia akan tengok 5 benda ni. Okay. Walaupun result kita ni power, result kita ni memang bombastic, tapi kalau kita ada kelemahan dari segi lecture review, okay, so the first thing editor akan tengok, dia akan tengok pada abstract, dia akan tengok pada introduction, dia akan tengok 5 benda ni. So 5 benda ni dia kena tengok, trend, theme, debate, influential study dengan gap. Okay, yang last ni adalah gap ni adalah yang missing lah ataupun problem statement lah. So jalan tu yang dia akan tengok lah, editor akan tengok sebelum dia pass to the reviewer. Okay. Okay, so trend and pattern in specific, kita akan tengok theory, method and result. Theme ni adalah konsep ataupun question that repeat many times. Bila kita baca paper tu, the concept is always appear in every single line. So dia akan selalu keluar dalam line-line. Okay. So kita kena perhatilah. Dan debate ataupun contradiction, kalau ada percanggahan dari segi info. And then influential study.
kalau kita cite paper yang ada pengaruh yang tinggi, contohnya yang tadilah, okay, kalau kita cite paper ni ada pengaruh yang tinggi, okay, 11,813 citation. So paper ni memang berpengaruh tinggi. So kita kena tengok adakah paper ni sesuai untuk kita masukkan dalam kita punya literature review. Okay, and then gap lah. Okay, ni adalah problem statement lah. Okay. Okay, so kita pergi pada yang trend and pattern. Okay, so ni adalah saya ambil contoh paper daripada Applied Surface Science, Q1 Journal. So tahun 2021. Okay. So biasanya theory, method and result ni dia akan appear in the first paragraph. Okay, dalam introduction ni dia akan keluar daripada bermula sekali. So dalam first paragraph ni dia akan compile previous finding, previous study done by previous journal, okay, different researcher, okay, a group of researcher focus on the same topic or method, okay. That's why kita tengok kat sini, phototronic effect has been utilized as potential, okay, blah 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 blah, and then ada bracket 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16. So that means ni adalah cluster of study. Group of researcher study on the same topic or method. So kita kena buat macam ni, kita kena design, kita kena tunjukkan ada satu kumpulan yang study benda yang in line with our interest. Okay, so kita kena letak ni lah. Biasanya typically in the research article dia akan letak bracket macam ni lah, 1, 4, 5, 8. Okay, yang ni bacaan ni kita akan dapat daripada kita punya searching lah. Kita guna Google Scholar, kita guna ScienceDirect, kita guna PubMed, okay, atau kita guna IEEE, okay. So daripada kawasan ni, daripada yang saya buat bentuk kotak ni adalah kita nak terangkan dari segi trend dan pattern. Maksudnya until 2021 ada cluster of study focus on that kind of photo detector method, okay. So that indicate that our research is still relevant, okay, with the current scenario. Okay, so that means apa yang kita buat sekarang ni adalah relevant. Sebabnya kita dah cite paper daripada previous paper from the cluster of the research group, okay. They focus on the same topic and method. Okay, so and then we also need to highlight what are the certain approach and theory, okay, the certain popular approach or popular theory. Okay, mungkin kalau sekarang ni buat pasal sel solar cell menggunakan grafik, so kita boleh highlight kepentingan grafik, okay, dalam kita punya lecture review lah, okay, to meet the SDG nation ke apa ke, okay, itu kita boleh highlight dalam introduction. Okay, and then untuk case yang kedua kita boleh guna theme concept or question that repeat many times across literature. So in this case, theme of hydrogen come a lot. So kalau kita tengok kat sini, tajuk sini adalah hydrogen sensor. So kita boleh kita notify that hydrogen sensor is almost appear in every paragraph. So kalau kita boleh tengok hydrogen sensor, sini satu, and then di sini pun ada satu gas sensor. So theme ni dia boleh pelbagai, ada satu, ada dua, ada tiga. Okay, contohnya kalau macam introduction ni, dia theme pun ada untuk metal contact. Okay, ada untuk semiconductor material. Okay, so theme ni boleh pelbagai lah. Okay, so then kita pergi pada any debate between resources. Okay, any debate between resources. Okay, kalau ada
orang kata perbincangan yang berlawanan. Contohnya method A produce output B. Method A using the same method A produce output K. Okay, different output. So kita boleh tengok di sini kita boleh tengok dari segi dia punya perbincangan lah. So kita kena aware lah dari segi debate and contradiction lah. Okay. So and then kita kena aware juga tentang any research that again the general consensus should be addressed. Okay, general consensus ni that means research yang totally again our general acceptance. Contohnya energy, contohnya statement energy can be cannot be created or destroyed. Contohnya paling basic lah. Tiba-tiba ada research kata energy can be destroyed. Okay. Contoh ataupun paling mudah apa Newton's law. Newton's law itu memang general acceptance. So orang the world terima accept general punya teori, tapi tiba-tiba ada research kata okay, Newton's law tu adalah totally wrong. So itu yang kita kena highlight okay, yang memang contradict dengan our orang kata our general consensus. Contohnya macam dulu ada research pasal silicon So dulu silicon dia kata tidak boleh hasilkan laser. Tetapi ada tahun 2000 berapa saya terlupa, silicon boleh hasilkan laser sebabkan silicon kan indirect. So bila kita ubah dia punya structure, kita boleh hasilkan laser. So itu adalah benda yang agak menarik Okay, interesting that need to be explored more. Okay. Okay. So yang keempat adalah influential study. Okay, influential study ni kita tengok paper ni published by Shunji Nakamura. Okay, Shunji Nakamura ni adalah yang dapat Nobel Prize. Okay. So kita tengok paper dia 5118. Okay, dia punya citation count. So mungkin paper ni kita boleh masukkan dalam kita punya reference. Okay, dan kita punya kita punya lecture review. Okay. So memang paper ni ada beberapa punya pengaruh. So kita boleh letakkan dalam kita punya dalam lecture review lah. Okay. Okay, contohnya saya tengok paper ni influential study dia punya pengaruh dia. Paper ni dipublish pada tahun 1994. Okay, publish in year 1994. So bila saya klik kat cited ni, dia akan keluar paper. Saya klik kat since 2021, saya tengok paper yang publish pada tahun 2021. Okay, kebanyakannya masih cite paper ni. So kamu boleh imagine walaupun ni dah paper ni dah over decade, okay, tapi researcher ataupun orang kata author still cite this paper. So that means orang kata maksudnya paper ni ada influential factor. So kita kena cite paper ni dalam kita punya literature review. So bergantung pada bidang yang kita buat lah. Kalau kita buat pasal solar ke apa, kita cuba search paper yang ada pengaruh. Okay, so kita boleh tengok di sini paper yang publish dalam Applied Physics. Okay, Applied Physics letter ni Q1 journal. So the paper ni still cite paper yang sudah publish pada tahun 1994. Banyak tahun dah ni paper ni. Okay. So ni adalah orang kata tip lah untuk kita tulis lecture review. Okay, dan kita tengok pada gap pula. Okay, gap ni macam penceramah sebelum ni kata, okay, dia kat bahagian bawah tu ada sebelum kita nak offer kita punya solution dia ada satu bahagian
however apa kan. So dia akan keluar satu statement yang mengatakan bahawa research ni perlu dilakukan untuk kita fill in the gap. Okay. So gap ni adalah missing info lah. Macam kita main puzzle lah. Puzzle, satu yang missing, satu punya puzzle tu missing. So kita kena lengkapkan puzzle tu. Okay. So kita kena identify apa any weaknesses. Okay. Kita tengok apa kelemahan tentang research yang dilakukan sebelum ni. Okay. Okay, so okay, step 4, outline your literature review structure. Kita boleh guna 4 kaedah, okay, untuk kita structure our LR. Okay, kita boleh guna chronological, okay, kronologi daripada tahun 2002 sampai 2007 ataupun 2020 2002 sampai 2020. Itu kita panggil kronologi. Okay? Dia ada timeline dia. Okay? Tematik ni kita mix, okay? Kita campur beberapa tema dalam satu paragraf. Okay? And then methodological ni kita compare different experiment, different approach in one paragraph. And then 4 ni kita guna kaedah theoretical. Yang ni jangan sikit lah sebab ni melibatkan kita groundbreaking punya teori lah. Biasanya kalau kita nak publish dalam Nature, biasanya kita akan guna theoretical lah. Okay, kaedah theoretical. Kita nak reveal our groundbreaking experiment. Okay. So normally kita akan guna kaedah ni lah, thematic, methodological. Okay. Dalam chronological ni kita akan combine tematik dengan methodological. Okay, so saya akan tunjuk nantilah contoh tematik dengan methodological. Okay. Okay, ini adalah contohlah penerangan. Okay, chronological from older to more recent publication. Tematik, okay, organized around several key themes. Methodological, kita compare previous method with our improved method. Okay, and then teori ni biasanya untuk yang aim for Nobel Prize lah. Biasanya untuk yang nature ke apa ke, science nature, dia boleh guna bahagian theoretical lah. Okay, insyaAllah mungkin kita boleh try theoretical lah. Okay, so basically kita akan cover ni lah. Dalam kronologi kita akan cover tematik dengan methodological. Okay, tematik ni lah theme dia theme, kataan theme, matik. Okay, kita combine thematik, theme. Dalam satu paragraf tu ada beberapa theme. Okay. Okay, step 5, get writing. Okay, get writing. So ni adalah contoh paragraf that orang kata setiap penulis perlu sediakan lah. Okay, introduction, main body and conclusion. Okay, so the first thing you have to emphasize the timeline of topic. Ini contohnya, many recent study have focused on the problem of X. And then after that, highlight a gap in the literature. Okay, while there has been much research on X, few research have taken Y into consideration. Ini contoh lah. Dia macam satu, dia nak kata research sekarang ada fokus pada problem X. So in our case, we want to come up with new way to solve problem Y rather than focusing on X. Okay, so kita nak switch lah, kita nak switch pandangan reader kepada kita punya research pula. Okay, so kita cerita masalah orang, selepas tu kita nak switch masalah orang tu kepada masalah kita yang kita nak fokus. So kita kena buat satu ayat untuk kita switch. So reader akan tengok lah, okay, ada macam satu flow yang cantik lah, daripada masalah general problem to the specific problem. Okay, and then kita akan tengok pada main body, summarize, overview of main points, synthesize. Okay, ni saya akan tunjuk nanti example.
And then analyze and synthesize, critically evaluate and use well structure. Okay, so tak apa, saya akan skip pada slide yang ni. Okay, slide ni saya akan guna paper yang publish pada tahun 2020. Okay. So paper ni saya ambil yang berkaitan dengan material. Saya cuba guna paper daripada bidang bio dengan kimia, tapi malangnya bidang bio dengan kimia ni dia punya introduction panjang. So saya tak muat slide saya. So saya guna yang memang, saya tengok yang bidang material ni introduction dia pendek-pendek. Okay, saya guna yang pendek lah. So nanti selepas ni mungkin pensyarah-pensyarah daripada bidang berlainan lah, macam bio ke chemistry ke, so dia orang boleh apply kaedah yang saya share nanti. Okay, so for introduction, restate your research question, emphasize the timeline of the topic. Okay, so yang saya gariskan ni, saya buat kotak ni, ini adalah introduction. Okay, so kita boleh tengok di sini dia letak bracket 10, 11, 1, 9. So kita boleh kata a cluster, a group of researcher study on the same topic or the same method. Okay, so this group, okay, study on the high performance UV detector. So kita letak bracket. Okay, similar focus and finding. Okay, finding ni, okay, nowadays it has been reported that combining GaN with other semiconductor could increase the performance of the UV detector. Okay, ni group, another group of researcher claim that using the certain method, it can improve the performance of photodetector. Okay, kita pun buat bracket. Okay, so kita kena start dengan ni dulu lah. Okay, kita kena start dengan group of researcher lah, okay, ataupun cluster of study focus on the same method of finding, and then baru kita narrow pada kita punya interest. Okay, so we have to ensure that the first paragraph show a clear trend in the field. Okay, kalau field kita ni adalah solar, so ia berkaitan dengan solar. Okay, so janganlah kalau dalam introduction kita cerita pasal pelbagai bidang lah. Kita cerita pasal solar, transistor, cerita pasal macam-macam jenis device lah. Tapi at the end of the kita punya introduction, kita cerita pasal photodetector sahaja. Okay, so introduction ni bukannya buku teks lah. So the reader lebih baik kita baca buku teks lah daripada baca paper ni. So kita kena fokus lah. Kita jangan terlampau diverse lah. Kita kena betul-betul fokus pada benda yang kita nak buat lah. Okay, so dan kita pergi pada main body. Okay, ini adalah yang first paragraph ni kita cerita sebagai general idea lah. Some group of researcher study about blah 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 blah, and then another group study about this parameter blah 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 blah. And then kita letak quotation, kita letak bracket. Okay, and then kita move to the another part, main body. Kita evaluate and discuss the strength and weaknesses. Okay, so dia akan tulis ini, particularly with a large surface to volume, okay, blah 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 blah, and then has received much attention due to the potential catalysis. Okay, okay, so ni yang second paragraph ni, okay, second point ni, okay, second kotak ni, yang ni lebih mirip kepada kita punya research area. Okay, so yang first ni adalah general research. Second, dia quite similar with our research. Okay, so yang ni penting kita kena analyze dan synthesize, critically evaluate. So kita kena highlight di sini research published by other researcher that nearly match with our interest. Okay, so use your own word
okay, your own understanding to write that kind of statement. Okay, and then discuss the finding. Okay, so sini kita kena pentinglah di sini. Ini agak general. Di sini biasanya reviewer ataupun editor akan tengok. So dia akan tengok paper ni nak pergi ke mana. Okay, paper ni berdasar dia cerita general, paper ni nak pergi ke mana, dia nak switch ke mana, dia nak switch ke bahagian device ke, method ke. So dia akan tengok di bahagian kedua ni, dia akan tengok main body. Okay. Selepas tu, dia akan tengok pada conclusion. Conclusion, di sini kita kena address our gap. Okay. So selepas kita kat main body kita cerita that statement is that research is completely near to our research, and then kita offer, kita bagi tahu apa the missing, okay, the gap, okay, that may arise from our kata literature review, okay, from our kata explanation on the main body. Okay. So di sini kata, and there has been no detail reported to fabricate. There are no detail. Okay, no detail ni adalah gap lah. Okay, gap. Ataupun dia kata based on our knowledge, dia boleh kata based on our knowledge, okay, based on the literature review, okay, ataupun kita nak offer our gap lah. Okay, so kita highlight di sini. Okay, and then selepas kita address the gap, and then baru kita offer our solution. Okay, apa kita nak contribute pada community, apa kita nak offer kepada to overcome that kind of problem lah. Okay, so kita nak kat bahagian bawah ni ia menjawab kepada method, menjawab kepada gap ataupun problem statement. Okay, janganlah kita cerita pasal gap masalah air tapi kita bagi solution nak buat kek. Memang totally wrong lah. So kita kena cerita benda yang berkaitan. Dia benda yang kita nak offer ni biasanya dia berkaitan lah, berkaitan dengan problem statement. And then one thing yang kita kena ingat, bila kita nak tulis kat introduction part ni, okay, mostly kita akan highlight kata theme. Okay, misalnya saya cakap adalah theme tu supaya bahagian introduction ni dia hanya berkisar tentang tema tu sahaja. Okay, tema berkaitan dengan solar, dengan photodetector, okay, contohnya method apa, yang berkaitan satu inline sahaja. Okay, so janganlah bila kita baca kat bahagian introduction ni, so macam saya sebagai reader, saya akan baca daripada depan ni, bila saya baca tentang UV photodetector, cuprum oxide, so dalam kepala saya akan imaging, selepas ni author ni akan cerita pasal solar dengan cuprum oxide. Ataupun kalau dekat bahagian ni dia cerita pasal pasal apa lah, pasal ikan paus ke apa kan, ikan paus ke ikan apa-apa kan. Lepas tu saya akan expect lepas ni dia akan cerita lebih detail tentang ikan paus. Okay, so dia ada macam konsekuen lah, konsekuen daripada atas sampai ke bawah. Okay, so janganlah kamu main letak semua paper tu dalam satu bahagian ni lah. Okay, so ni adalah contoh yang bagus. So dia ada konsekuen daripada atas sampai ke bawah. And then the last part tu dia tulis dia offer new knowledge lah, apa dia nak buat untuk solve the gap. So, okay, gap ni adalah missing lah. So macam kita nak selesaikan sesuatu yang misteri, unsolved problem. Okay, biasanya kalau macam kita main puzzle, puzzle tu hilang kat bawah katil ke bawah kursi ke, kita nak cari puzzle tu macam mana. So kita fikir macam mana kita cari puzzle yang hilang lah. So macam incomplete puzzle lah, so dia hilang, itu kita cari kat bawah kursi ke bawah katil tu, kita gunakan method macam mana kita nak cari puzzle yang hilang tu.
So ni adalah structure of lecture review that normally used in journal. So normally kita akan guna inverse cone. Okay, inverse cone ni dia menarik dia turun bawah sampai ke bawah ni dia focus point. Focus point represent for the gap. Okay, to gap Okay, kita cerita background, previous research that have been found out. So yang level 2 ni adalah quite similar with our research. Okay, and then what are the current idea, and then ataupun the gap, and then last kali kita punya solution lah. Bila kita masalah, kita kena ceritakan solution. Kita tak boleh tinggalkan masalah macam tu je, kita kena ada solution. Okay, kita bagi masalah, kita kena bagi solution. Jangan kita biarkan solution masalah sajalah. Okay, so ni lah contoh saya guna material letter tahun baru publish 2022. Okay, material letter saya tunjuk contoh material letter. Saya ambil bahagian kata kat lecture review sahaja. Okay, sebab tugas saya hanya kat bahagian lecture review. Okay, so saya tunjuk kat ni dia bagi tahu yang first paragraph ni dia cerita general background, why it is important. Okay, so kita ceritalah bahagian ni general, tapi dia stick in the scope Okay, janganlah kamu cerita benda yang out of the scope, benda yang memang kita nak buat. Okay, so second paragraph kita cerita pasal previous research, what has been found out. Okay, second paragraph ni adalah is nearly matched with our research Okay, and then selepas tu, lepas bawah saya tertinggal satu lagi. Okay, bawah tu adalah however there are very limited attempt on triple doping of the on-site. Ni adalah bila ada perkataan however, okay, ataupun unfortunately biasanya however lah, dia nak switch dia nak tunjukkan dia punya problem statement, dia akan guna however. So there are very limited attempt on triple doping. So selepas ni baru kita offer solution. Okay, solution untuk overcome the gap. And then sampailah bawah ni sama macam ni lah, mana dah yang depan ni. Okay, yang macam ni lah, address the gap, okay, contribution of the new knowledge. Okay, so ni dia punya order lah, order dia, background, previous research, current idea and key research. Okay,